Bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, iaitu saya kenalkan iaitu Encik Zulkifli SM Amirul Haq selaku penerbit eksekutif ataupun lebih dikenali sebagai Zulnar. Betul? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab datang ke Selamat Pagi Malaysia untuk berkongsi kepada penonton semua berkaitan dengan filem yang akan ditayangkan pada esok hari, 18 Mei 2023, Anwar The Untold Story. Rakyat Malaysia sudah saya maklum, ini adalah filem yang kita ingin ceritakan kepada semua berkaitan dengan tak lain tak bukan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebagai permulaannya mungkin Tuan Zuna boleh kongsikan kepada kita sedikit sinopsis ringkas berkaitan dengan filem ini. Ya, sebelum tu juga harus tahu ya, sebelum saya jawab soalan itu, bahawa filem ini dibuat 2 tahun lepas. Bukan dibuat selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Baik. Itu sebagian ini dulu. Dan sinopsis cerita ini adalah kita memfokuskan timeline-nya daripada tahun 1991 hingga 1998. Iaitu pada ketika itu, artinya ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu di dalam kerajaan buat pertama kali dulu. Dalam sebagai sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dan fokus kita adalah ketika dia menjadi Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Malaysia, di mana-mana pun juga di Menteri Keuangan ya. Banyak sekali dugaan-dugaan godaan wang yang datang. Betul. Jadi godaan-godaan itu kita ambil cerita-cerita ni yang saya collect sendiri, saya tulis sendiri, bagaimana beliau berjaya tetap kekal sebagai seorang yang melawan rasuah dan bukan hanya kata-kata, tapi dia melawan rasuah ini dengan perbuatan itu. Jadi ada, kalau kita tengok, saya tak mau cerita spoiler ya, tapi dalam scene itu ada orang bagi wang pada beliau di tempat yang wang di tempat yang tersembunyi, tak ada siapa tahu, tapi beliau tetap menolak. Jadi cerita-cerita fokus ini sebenarnya fokus ini kepada sebagai seorang yang mempunyai jawatan tinggi dalam kabinet, dalam kerajaan, bagaimana dia kekal konsisten melawan atau menolak rasuah, dan akibatnya seperti yang kita tahu, dia melawan sebuah sistem, akibatnya dia ditangkap dan dipenjarakan, yang seperti mana kita tahu lah kisah-kisah beliau. Okey, dan juga bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Datuk Muhammad Yusof selaku pengedar. Jadi mungkin, Assalamualaikum Datuk. Selamat datang. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah sikit. Ialah kita pun dah tahu dah promosinya memang cukup hebatlah berkenaan dengan filem ini yang bakal ditayangkan esok. Betul. Jadi mungkin bagaimana sekarang ini promosi yang berlanjutan agar para penonton semua dapat menyaksikan esok tayangannya? Esok tayangan. So, semalam kita dah buka online sales. Kita dah start. The response was very good. Dan sama juga dalam about 122 screens nationwide. Alhamdulillah, the response was very good. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang cukup bagus kerana ini merupakan antara biopik yang jarang-jarang kita boleh lihat di Pawagam, dan kali ini kita bawakan cerita berkenaan dengan Perdana Menteri kita yang tercinta, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin Datuk Yusof boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan cabaran untuk menghasilkan filem ini dan mempromosikannya. Allahu Akbar. Lord. Tapi saya tak tahu yang mana yang boleh kongsi sini, yang mana yang tak boleh kongsi sini. Yang kita nak selesai baru malam tadi pukul 2 kita selesai ada satu-satu benda. Then after this, after release movie, yang Cik Juna punya cabaran lah. So you have to get ready for all the upcoming cabaran. Tapi kalau saya boleh tambah ya, ketika cabaran membuat filem ini, seperti saya sebut dulu, ketika buat itu Anwar belum lagi menjadi Perdana Menteri ya. Dia tokoh pembangkang. 2 tahun lepas. Dan kita, seperti mana kita ketahui, sistem di Malaysia ini, kalau tokoh pembangkang itu tidak mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa dan sebagainya. Jadi saya begitu sulit sekali ketika itu bagi saya untuk mendapatkan pelakon-pelakon yang sudi berlakon. Dan Farid Kamil yang berlakon sebagai Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah calon yang kelima.
Calon yang kelima. Selepas yang lain semua menolaknya. Jadi tapi saya tak mau sebut yang keempat. Itulah ya, tak bagus disebut. Tapi Farid itu calon kelima sebagai contoh ya. Dan kita tidak dapat, orang tidak berani, penulis-penulis di Malaysia tidak berani membuat skrip filem ini. Dan juga syuting di Malaysia juga jadi sulit kerana sukar sekali mendapat kerjasama dari pihak berkuasa ya. Dan itulah cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tapi saya harus buat juga. Tujuan saya nak membuat, motivasi utama saya nak buat filem ini adalah seperti mana orang semua generasi baru ya. Generasi saya 98 ya. Kita mendengar cerita mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim, penangkapan dan sebagainya itu satu versi saja, iaitu versi pemerintah ketika itu. Betul. Itu saja diberitahu dan kita tidak tahu, orang ramai tidak tahu apa sebenarnya berlaku. Jadi saya bernasib baik dapat berkenalan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dan juga keluarga beliau. Jadi apabila saya dapati cerita mereka berbeza dengan versi itu. Jadi filem ini sebenarnya nak cerita versinya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, versinya macam tu ketika dia di lock up tu bagaimana. Ni antara spoiler half spoiler yang saya beritahu lah. Dalam lock up dia bagaimana keadaan lock up dan sebagainya. Ketika itu di luar kita dengar cerita yang berbeza. Betul. Sebenarnya dalam ini ceritanya sangat berbeza. Jadi saya boleh katakan ini cerita yang dipaparkan dalam filem ini 90% mendekati versi yang sebenar. Yang sebenar. Jadi maksudnya di sini banyak perkara yang kita akan merungkai esok ya. Yang saya yakin pasti ramai yang tak sabar untuk menyaksikan filem ini yang akan ditayangkan. Apa sebenarnya cerita di sebalik daripada filem ini. Kita nak tahu juga barisan artis. Tapi tak dilupakan juga kita menjemput juga Farid Kamil yang bersama dengan kita pada pagi ini. Yang akan melakonkan watak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi ya. Silakan. Ya. Sihat Alhamdulillah. Okey, inilah pelakon watak utama dalam Anwar The Untold Story. Baik. Bila Farid Kamil berada di sini, kita ingin tanya sedikit. Ini merupakan pilihan yang kelima ya. Sebelum itu tidak ada yang berani untuk mengambil cabaran untuk melakukan watak ini. Jadi, apa yang memberikan inspirasi kepada Farid Kamil sendiri untuk mengambil tawaran sebagai watak Datuk Seri Anwar Ibrahim? Alhamdulillah, terima kasih. Satu soalan yang baik. Apa yang saya boleh katakan, apa yang inspirasi saya, apa yang memberi saya semangat untuk melakonkan watak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pada ketika itu adalah kalau nak dibandingkan saya dengan pilihan-pilihan yang lain tu, perbezaannya sangat ketara. Macam saya mempunyai pengalaman tolak rasuah secara depan-depan. Jadi pemilihan saya dan saya memilih diri saya untuk melakonkan watak Datuk Seri Anwar itu adalah bersebab. Ada sebab yang tersendiri. Ada juga pengalaman yang memberikan inspirasi tersebut. Jadi kita nak tanya kepada Farid Kamil sendiri, bagaimana sukarnya untuk menjadi Anwar Ibrahim ni? Silakan. Ia satu yang pada ketika itulah satu perkara yang sukarlah apabila saya ingin menjadi melakonkan watak Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang figura politik yang pada ketika itu sangat berpengaruh, sangat mempunyai orang kata ideologi politiknya yang begitu luas. Dan apabila saya cuba untuk melakonkan watak tersebut, saya mulai dengan mempercayainya. Mempercayai bahawa satu masa nanti saya boleh melakukan apa yang pernah berlaku pada Datuk Seri Anwar sebelum itu. Jadi secara tak langsung banyak orang kata saya menelaah bahan-bahan yang agak limited untuk saya menterjemahkan watak Datuk Seri Anwar itu. Tetapi alhamdulillah hasil kerjasama daripada Zuna, daripada pihak produksi daripada Indonesia, akhirnya watak itu dapat diterjemahkan dengan
begitu baik. Alhamdulillah. Saya nak tambah sikit. Ya, boleh. Silakan. Boleh cerita macam mana dia terpaksa menyamar jadi Allahu perempuan. Akbar. Jadi perempuan sebab apa tu? Pakai purdah tutup mata. Nak melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Teramah. Silakan. Ya. Pada ketika itu sangat sukarlah untuk orang kata apa, saya sebagai pelakon, dan kita untuk membuat kajian tu kita harus pergi mencari bahan-bahan dia. Dan pada ketika itu sekatan dan orang kata apa, limitasi tu begitu luas, sehingga kan pada satu ketika tu saya terpaksa berkorbankan identiti saya sebagai Yang sebenar. ya, sebagai seorang lelaki. Okey. Kita pergi cari jubah dan saya apa orang panggil Berpurdah. Berpurdah Nampak mata, ya, nampak mata saja seperti pelajar UIA waktu itu. Dan saya berjalan dan orang kata apa, mengawal langkah saya berjalan itu seperti seorang wanita, dan itu sangat tidak selesa pada saya. Soalan saya, kantoi ke tak? Tak kantoi. Sebab seorang pelakon kan. Dia berjaya. Tapi hampir terkantoi lah, pasal ketika itulah pula dugaan datang nak kena pergi toilet apa semua. So I have to make a decision. So I have to run away lah. Saya duduk sebelah dia ketika tu, saya nampak ramai orang menjeling-jeling kan. Kan perempuan tinggi. Betul. Kan, nak Tinggi orang betul, cantik. Mak Sabu pun tak pasal dah. Mak Sabu tak pasal. Ingat model mana tadi? Okey. Jadi bila kita cakap tentang barisan pelakon, pastinya barisan pelakonnya memang cukup hebatlah. Itu tak dinafikan. Antaranya kita ada Farid Kamil. Dan antara yang lain juga yang membintangi filem ini, siapa lagi? Antara lainnya saya digandingkan dengan Acha Satresa, Satresa. Lepas tu kita ada pelakon Hasnur Rahmat. Kita ada Dewi Irawan. Kita ada pelakon Firdaus dari Malaysia. Firdaus daripada Malaysia, Firdaus Karim. Dan juga Saskia Chadli yang jadi Nurul Izzah. Ya, menjadi Nurul Izzah. Jadi ada gabungan 2 negara ya? Tiga negara. Malaysia, Indonesia dan Singapura. Jadi mungkin dari segi cabaran untuk berlakon dengan mereka itu, adakah boleh mendapat orang kata apa, satu keserasian, chemistry dan bagaimana? Ya, kami diberi peluang untuk rehearsal dan orang kata apa, menterjemahkan watak masing-masing itu sebelum kita berada di set penggambaran lagi. Macam saya dan Acha, kita saling berhubung melalui video call apa semua, bertanyakan orang kata apa, persiapan masing-masing. Betul. Dan macam dengan Hasnur Rahmat apa semua, kita tahu dia memang dah prepare untuk jadi watak Tun tu dah lama. Tetapi alhamdulillah dia dapat syuting dengan kita ni ketika filem Anwar diterbitkan. Baik. Jadi itu bukan satu kesukaran apabila ada cara untuk pelakon-pelakon ini berkomunikasi antara satu sama lain untuk menjiwai watak masing-masing. Ya, bukan mudah perkara ni. Perlu mengambil masa dan juga keserasian itu kan. Okey, kita nak tanya juga pada Datuk, ramai yang nanti, adakah filem ini ditayangkan di beberapa program saja ataupun di seluruh Malaysia supaya semua ramai boleh pakat tengok ni? Di seluruh Malaysia, about 122 screens. 122 screens, theatres and more than 1,000 screens. Wow. Jadi tak ada masalah untuk nak menonton ya? So far tak ada masalah. Kena cepat beli tiket kot saya rasa. Yes. Kita dah start yesterday, we already, for information, yesterday we already start. The respon dia paling bagus sangat. Sampai pukul 3 malam tadi kita monitor dia punya tu, sampai pukul 3 malam pun still orang booking. Trafik masih tinggi ya ketika itu walaupun 3 pagi. Wow. Jadi nampaknya rakyat Malaysia juga ingin melihat bagaimana kehebatan filem ini nanti di program. Kita pun nak tanya, tiket ada 2 untuk kami di sini. Sure. Tanya direct ya. Okey. Dan ada kru juga. Dan kru ada juga, alhamdulillah. Okey. Jadi saya nak tanya kepada Zuna sendiri berkaitan dengan yang saya tahu ada juga kolaborasi bersama dengan sutradara Indonesia iaitu Viva Westi. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan antara kerjasama itu. Ya, saya dengan Viva ni kita ada sejarah yang panjang. Sejarah yang tidak disengajakan. Saya dulu saya ada cita-cita nak buat filem Datuk Seri Anwar ini sejak tahun 1999 ya. Sebab saya kumpul cita-cita itu dan saya nak buatnya juga di Indonesia kerana seperti saya sebut tadi agak sukar di Malaysia. Saya menonton sebuah filem Indonesia ketika itu saya kata kalau saya dapat pengarah ini pasti dapat
ya. Dia dapat buat filem Anwar. Tetapi impian saya berakhir 99 saya tak kenal siapa-siapa. Baik. Sehinggalah tahun 2011 kita lockdown, saya dapat message daripada Instagram saya. DM daripada seorang daripada Viva Westi. Yang tidak disangka-sangka. Dia menghubungi saya dan kemudian kita bincang dalam masa seminggu. Kita bersetuju untuk buat filem Anwar. Jadi macam ada satu ada satu pertemuan yang tidak disengajakan lah. Betul. Tidak disengajakan. Jadi kerana itu dan filem ini juga harus dibuat seperti yang Farid beritahu tadi. Banyak orang di Malaysia ni orang melihat Anwar ni berbagai sudut. Ceritanya berbagai. Bergantung kita percaya yang mana. Ada orang percaya begini, ada percaya A, ada percaya B, ada percaya C. Saya percaya A. Artinya saya percaya Anwar tidak bersalah dan dia dizalimi. Itu kepercayaan saya. Orang lain terpulang. Dan Westi juga begitu. Pengarahnya juga begitu. Kerana kan Anwar ni berita-beritanya di Indonesia kan banyak. Banyak kan. Jadi kami buat filem ini berdasarkan dua orang yang percaya. Kita percaya bahawa satu kepercayaan dan versi-versi tadi. Jadi kerana itu boleh dibuat. Betul. Kalau juga tidak percaya, seperti Farid juga, kalau dia tidak percaya versi saya, dia tak percaya kepercayaan yang sama, dia juga tidak boleh berlakon. Betul. Betul. Jadi di sinilah dia dibina. Sehinggalah Datuk datang, GMY, juga orang yang sangat percaya dan dia lebih percaya dari saya bersama tim-tim dia. Jadi kita dapat bekerjasama dalam soal itu. Jadi dan buat dua negara ini berdasarkan itulah. Jadi akhirnya kita bergabung 3 negara Farid kata tadi, termasuk daripada Singapura. Baik. Kata kuncinya adalah kepercayaan kepada cerita yang sama. Jadi pelakon, sutradara dan juga mereka yang terlibat dengan produksi ini perlu yakin dengan jalan cerita yang sama supaya dapat menjadi watak dengan lebih baik. Ya, betul. Supaya kita memahami wataknya apa yang perlu kita tonjolkan dalam filem tersebut. Dan kita dah tahu cabarannya, kita dah tahu barisan pelakonnya, kita nak tahu juga lokasi penggambarannya di mana. Sebab ada 3 negara, mungkin ada juga penggambaran yang dilakukan di luar negara, bagaimana? Lokasinya kalau di Indonesia dan juga di Kuala Lumpur lah ya. Dan juga kita juga pergi ke Matampau, lihat rumah kediaman Datuk Seri bagaimana. Dan itu antara lokasi-lokasi yang kita buat ya di beberapa tempat lah. Beberapa tempat dan juga di Kalimantan. Di Kalimantan di mana Farid jatuh tak? Viva Westi. Pengarahnya jatuh sungai ketika itu. Itu nak ceritanya ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah, dia jatuh. Jatuh, pelantar tu runtuh. Pelantar yang dia buat untuk syuting itu, tapi Farid tak terselamat ketika dia. Saya tak dapat selamatkan dia sebab saya yang bagi tahu kata kita dah dapat gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim dah angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia dan baru kita nak sampaikan dia tiba-tiba jatuh daripada tangga pelantar roboh ya. Pelantar syuting. Jadi itu antara lokasi-lokasi yang berlaku lah. Dan itu lokasi-lokasinya lah ya yang kita pilih dan ada juga kita buat semula reenactment. Contoh macam kita lock up ni sulitlah kita nak pergi berlakon, kita harus buat lock up semula. Dan juga rumah-rumah yang sudah tidak ada. Seperti kalau kita tengok adegan yang paling penting, ini saya sebut terus adegan mencuri buah pala. Dia Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini cerita benar ya. Pada umur dia 11-12 tahun dia mencuri buah pala. Di bukit di Matampau itu, di Penang tu. 2 kilometer dia mencuri, dia bawa balik bagi mak dia kata dia curi buah pala sekali. Lepas tu dia pengajaran penting dalam filem ni ya. Pengajaran sangat penting. Dan scene ni saya ramai orang menangis kerana scene ni. Jadi dia kata mak dia kata dia nak nak tunjuk pada mak dia ni buah pala ni. Buah pala ni balik rumah sekolah ni. Nak bagi kat mak ni. Kat mak tapi dia lepas tu mak dia kata kamu mencuri ya. Tapi dia kata ini milik orang Cina. Kawan-kawan orang kata tak apa curi dari orang Cina. Dengan orang kita punya. Mak dia kata tak, curi tetap salah, tetap dosa. Orang Cina kau, Melayu kau, India kau, kamu tetap mencuri. Hantar balik. Hantar balik tu kena panjat bukit tu. Kami pergi, saya dengan tim semua kita pergi ke bukit tu dan cuba panjat tengok ke Bali tu. Saya tak panjat lah sebab 2 km. Memang jauh lah 2 km. Banyak bukit penat tu. Banyak bukit lah tu. Tapi pengajaran dia di situ, dia kata
jangan ambil hak orang, jangan mencuri dan tak kira mencuri daripada siapa. Betul. Kan di kalangan masyarakat kita kan selalu kata boleh curi daripada itu biasalah. Betul. Kan? Gitu. Jadi pengajaran jangan mencuri tidak kira agama, bangsa. Orang kita nak curi itu supaya itu beri pengajaran kepada kita itu ada perbuatan yang terkutuklah, jangan curi. Okey, mungkin Farid boleh berikan sedikit harapan kepada penonton yang ingin menyaksikan filem ini pada esok hari. Silakan. Saya menyarankan kepada seluruh rakyat Malaysia, penggemar-penggemar filem, pergi menonton filem Anwar Untold Story kerana di sini akan di dalam filem ini akan menceritakan kebenaran, ketulusan dan keikhlasan seorang manusia bernama Anwar Ibrahim. Dan pergilah menonton filem ini di pawang berhampiran anda. Baik, terima kasih diucapkan kepada Farid Kamil selaku pelakon utama bagi Anwar The Untold Story, dan terima kasih juga kepada Zuna ataupun Zulkifli SMI Haq iaitu penerbit eksekutif bersama Datuk Muhammad Yusof iaitu pengedar DMY kerana berkongsi kepada kita tentang keunikan dan kehebatan filem Anwar The Untold Story yang akan ditayang kepada esok hari 18 Mei 2023 di seluruh negara. Ya, insya-Allah penantian yang berbaloi yang anda akan dapat insya-Allah esok. Jadi sama-sama kita saksikan esok. Baik, seterusnya kita akan beralih ke cerita pagi Perlis yang akan berkongsi berkenaan dengan